Kalau kita bercakap pasal ilmu hitam ni, korang mesti akan terfikir orang-orang lama, orang-orang dulu kan. Sebab lagi pada zaman moden ni, ada ke lagi orang yang masih mempercayai kepercayaan mengarut ni? Kisah ngeri yang aku nak cerita dengan korang ni terjadi terhadap dua sahabat baik yang bernama Debra Henry dan juga Nicole Smallman, di mana dia telah dibunuh oleh seorang remaja lelaki yang hanya berumur 19 tahun guys. Dan sebab pembunuhan ni hanya kerana duit. So apa yang melibatkan ilmu hitam? Jom aku kongsikan dengan korang kisah yang tragik yang berlaku terhadap dua sahabat baik disebabkan kepercayaan mengarut yang Daniel Hussein ni amalkan. Pada tanggal 6 hari bulan 6 tahun 2020, bermaksud hanya tahun lepas, Nicole Smallman yang hanya berumur 27 tahun telah membuat rancangan untuk menyambut birthday kawan baik dia, iaitu Debra Henry, 46 tahun, di sebuah taman. Dan taman ni bernama Wembley Friars Park. Benda ni guys berlaku di tengah-tengah bandar Britain kalau korang nak tahu. Pada hari kejadian, Debra Henry dan juga Nicole Smallman ni telah memberi barang-barang keperluan untuk menyambut birthday si Debra ni. Lagi pula, macam yang kita tahu, satu dunia pada waktu tu dilanda COVID-19. Jadi peluang ni diorang ambil untuk menyambut birthday Debra di taman adalah disebabkan di Britain baru sahaja habis sesi lockdown, ataupun dekat Malaysia kita boleh panggil PKP. Jadi inilah peluang yang diambil oleh dua sahabat baik ni untuk berjumpa. Dan kebetulan pula pada hari tersebut adalah birthday si Debra ni, jadi ala-alang sambutlah sekali di taman dengan beberapa orang kawan. Tapi apa yang si Debra dan Nicole tak tahu adalah kejadian ngeri akan berlaku terhadap diri diorang dalam masa 12 jam akan datang. Dan itulah yang menyedihkan kerana kebetulan pada hari tersebut, hari yang sama, Daniel Hussein yang berumur 19 tahun mula memuja ataupun mulakan ritual yang dipanggil pemujaan setan. Jadi selepas sahaja si Debra dengan Nicole ni telah memberi barang keperluan pada hari petang tu, dan diorang menyambut birthday si Debra ni pada waktu malam. Jadi pada 6 hari bulan 6 2020 ni, selepas sahaja si Debra dan Nicole telah memberi barang keperluan untuk menyambut birthday si Debra ni, diorang pun terus bergerak ke Friars Park untuk menyambut hari jadi si Debra. Dan di sana telah berkumpul beberapa orang kawan diorang, dan diorang telah set up satu birthday party yang agak meriah untuk si Debra ni. Jadi bila lama tak jumpa, lagi-lagi macam kat Malaysia pun selepas 2 tahun PKP apa semua, dah boleh balik kampung. Korang boleh bayangkan sendiri betapa happynya dua sahabat baik ni. Dan selepas habis sahaja selesai majlis birthday, dah have fun apa semua, si Debra dan Nicole ni plan untuk stay lebih lama di taman tu, walaupun sahabat ataupun rakan-rakan diorang dah mula balik sebab jam dah agak lewat pada masa tu. Tetapi diorang decide untuk stay hanya untuk bergambar. Dan bila dua sahabat baik lama dah tak jumpa, tak banyak pun diorang ambil gambar, hanya 150 keping. Dan 150 keping ni, salah satu gambar polis menggambarkan adalah gambar yang agak, orang boleh cakap kalau tengok rasa mengerikan ataupun menakutkan. Kerana dalam 150 keping gambar yang Debra dan Nicole ambil, gambar terakhir menunjukkan kedua-dua mangsa ataupun kedua-dua sahabat baik ni memandang ke arah kiri. Dan polis percaya dalam gambar tu kenapa diorang pandang ke arah kiri, kerana pada masa itulah diorang nampak Daniel Hussein ni ataupun pembunuh ni datang menghampiri diorang pada waktu tersebut. Jadi apa kesalahan diorang sampaikan Daniel Hussein ni cuba untuk membunuh diorang, ataupun kenapa Daniel Hussein ni serang diorang? Kalau korang nak tahu, Daniel Hussein ni tak kenal pun diorang ni. Cumanya aku boleh cakap pada hari tersebut, malam tersebut, waktu tersebut adalah waktu yang salah untuk Nicole dan Debra untuk meraihkan hari jadi di Friars Park, kerana rumah Daniel terletak berdekatan dengan Friars Park tu.
Dan kebetulan pula pada hari tersebut Daniel ni stay dengan kedua atuk dan nenek dia. Jadi rumah atuk nenek dia ni memang berdekatan dengan Fryan Park tempat Diba dan Nicole sambut hari jadi. Dan pada malam tersebut, sewaktu Nicole dan Diba bersama rakan-rakan diorang menyambut hari jadi, apa yang diorang tak sedar adalah di rumah atuk dan nenek Daniel Hussein ni, Daniel Hussein telah pun memulakan pemujaan ataupun membuat perjanjian dengan seekor iblis. Dan iblis ni bernama Lucifuge Rofokil. Lucifuge ni aku boleh cakapkan, kalau mengikut kepercayaan diorang, Lucifuge ni merupakan bendahari terhadap Lucifer. Dan Lucifer seperti yang kita tahu adalah iblis pangkat tinggi lah. So aku tak tahulah diorang ada kerajaan di neraka tu. Jadi nak dijadikan cerita, Lucifer telah memberi arahan ataupun telah memberi tugas kepada Lucifuge ni untuk handle hal ehwal kewangan. Hal ehwal kewangan tu apa? Dialah yang akan konon-kononnya memberikan hadiah ataupun duit kepada sesiapa yang sanggup membuat perjanjian dengan Lucifuge ni. Jadi boleh dikatakan Daniel Hussein berumur 19 tahun ni telah mengikat perjanjian dengan seekor iblis yang bernama Lucifuge. Dan dalam perjanjian tersebut mengatakan bahawa Daniel kena membunuh ataupun mencari mangsa 6 orang. Dan 6 orang ni hanya perempuan sahaja. Dan tempoh yang diberikan untuk membunuh 6 orang perempuan adalah 6 bulan. Syarat kedua aku boleh cakap, sepanjang 6 bulan sebelum sampai ke mangsa yang ke-6, Daniel kenalah membunuh tanpa diketahui oleh pihak polis. Ataupun senang cakap, tak kantoi oleh pihak polis yang kau tengah membunuh ataupun mencari mangsa. Jadi apa yang Daniel akan dapat kalau dia membuat perjanjian dengan Lucifuge ni? Ini aku cakap, Daniel nak menang loteri yang bernilai 320 juta guys. Jadi dia telah membuat satu surat perjanjian, dan surat perjanjian tu Daniel telah menandatangani menggunakan darah dia sendiri. Seperti yang kita tahu, tak pelik bila kita membuat perjanjian dengan iblis, darahlah yang menjadi korban dia. Jadi disebabkan Daniel kena mencari 6 orang perempuan dan habis saja upacara, kebetulan orang cakap rezeki terpijak. Sebabkan bila Daniel habis sahaja, dia ternampak si Diba dan Nicole berada di taman tersebut. Jadi tanpa berlengah masa, si Hussein ni pun, si Daniel Hussein ni terus mencari dua mangsa. Cara Daniel Hussein membunuh Diba dan Nicole adalah dengan tikaman, dan Diba terkena 8 tikaman, manakala Nicole yang cuba mempertahankan diri, yang cuba menyelamatkan kawan dia, telah menerima sebanyak 27 tikaman di seluruh badan. Allahu Akbar. Aku tak boleh bayang betapa ngerinya perasaan dua sahabat baik yang hanya ingin menyambut hari jadi hanya untuk bertemu selepas sahaja habis daripada lockdown PKP, tetapi berakhir dengan tragedi. Dan selepas dibunuh, Daniel Hussein terus mengheret mayat kedua-dua sahabat baik ni dan meletakkan dia di dalam hutan berdekatan dengan Fryan Park. Jadi selepas beberapa jam, boyfriend si Nicole Smallman ni cuba menghubungi Nicole, tetapi beberapa kali mesej dan call tidak dijawab dan dibalas. Jadi boyfriend si Nicole telah menghubungi ibu si Nicole sendiri untuk memberitahu bahawa dia tidak dapat menghubungi anak dia. Tapi malang sekali, ibu Nicole juga mengatakan bahawa Nicole tak ada call, tak ada teks. Jadi sebabkan risau, boyfriend si Nicole terus membuat laporan polis. Sedih sekali guys, kerana polis tidak mengambil serius laporan yang dibuat oleh boyfriend si Nicole, kerana diorang menganggap ini hanyalah laporan boyfriend girlfriend hilang yang orang cakap common lah pada time tu agaknya, lagi pada zaman moden ni kan. So polis tidak memandang kes ni serius. Disebabkan terlalu risau, boyfriend si Nicole telah membuat satu plan sendiri, dan dia telah berusaha untuk mencari Nicole sendiri, kerana dia tahu Nicole telah pergi ke sebuah taman yang bernama Fryan Park ni lah untuk menyambut birthday si Diba. Dan keesokan harinya pada 7/6, polis telah menghantar beberapa pasukan untuk mencari ataupun membuat pencarian terhadap laporan yang dibuat oleh boyfriend si Nicole. Tetapi apa yang mengejutkan pihak polis adalah baru sahaja diorang ingin memulakan sesi pencarian ataupun menyiasat, boyfriend si Nicole telah pun menjumpai mayat Nicole Smallman dan juga Diba Henry
di hutan ataupun semak berdekatan dengan Fryan Park. Jadi dikatakan bahawa boyfriend si Nicole tak amatlah sedih, dan bila diketahui oleh parent si Nicole dan juga Diba, diorang tidak sangka dan diorang tidak pernah terfikir siapakah yang sanggup membunuh anak dia dengan begitu kejam. Selepas polis membuat penyiasatan berdekatan dekat situ, polis telah pun menjumpai beberapa bukti yang menunjukkan bahawa Daniel Hussein lah pembunuh ataupun suspek bagi kes pembunuhan ni. Jadi polis pun terus dengan bahan bukti yang ada, polis pun terus pergi ke rumah Daniel Hussein dan polis cuba untuk mencari bukti, dan polis jumpa beberapa buku ritual ataupun buku yang melambangkan setan. Tetapi yang peliknya guys, buku tu bukanlah buku untuk mencari duit ataupun pemujaan untuk duit, tetapi selebihnya adalah buku tu lebih kepada pemujaan untuk mendapatkan wanita ataupun mendapatkan perhatian wanita. Jadi polis tahu yang Daniel ni telah mengamalkan ilmu hitam ni seberapa lama, bukan sahaja untuk upacara dapatkan 320 juta ni, tetapi Daniel guna setan untuk mendapatkan wanita juga. Dan polis menjumpai satu iPad di rumah Daniel Hussein ni, dan polis percaya mengikut bukti yang diorang ada selepas menyoal siasat si Daniel Hussein ni, polis percaya yang Daniel Hussein ni ada melayari dark web ataupun web gelap berunsurkan mistik lah aku boleh cakap. Dan polis nak tahu lebih dalam, cumanya Daniel Hussein tidak memberi kata laluan kepada iPad yang dia miliki. Jadi polis tak boleh nak buka iPad dia ni, bangsat betul. Jadi disebabkan itu, polis terus mengheret si Daniel Hussein ni ke balai polis untuk tahanan reman. Dan si mangkuk ayun ni muka selamba badak, relax je, buat keras je kan. Yalah, setan, geng setan memanglah bodoh. Jadi selepas beberapa kali disoal siasat apa semua, polis menjumpai bukti di mana ada rakaman CCTV sehari sebelum kes pembunuhan dua sahabat baik ni. Di sebuah pasaraya, diorang ternampak Daniel Hussein telah membeli sebilah pisau di sebuah pasaraya. Dan bila polis menjumpa pisau di tempat kejadian, polis cuba matchkan dan yes, terbukti bahawa pisau yang sama dalam CCTV adalah pisau yang sama digunakan si Daniel Hussein ni untuk menikam, membunuh dua sahabat baik, Nicole Smallman dan Diba Henry. Jadi selepas terbukti bersalah, Daniel pun dihadapkan ke mahkamah untuk menerima hukuman. Dan sewaktu di mahkamah, Daniel Hussein ni pandang ke arah mak Nicole Smallman yang bernama Mina Smallman. Dan Mina Smallman ni mak kepada mangsa merupakan seorang ketua padri ataupun ketua church, ketua gereja di situ. Jadi ada permainan psycho sikit. Daniel Hussein ni cuba menakutkan mak Nicole ni dengan memberi senyuman sinis sewaktu di dalam mahkamah tu. Tetapi guys, apa yang si Daniel Hussein ni tak tahu, mak dia, Mina ni, bekas ketua gereja kot. Jadi bila dia nampak si Daniel Hussein, pembunuh anak dia ni, senyum terhadap dia, dia pun senyum balik. Si Daniel ni terkejut lah. Dia dah terkejut, terkentut, apa semua, aku pun tak tahu. Dia pun tak sangka dan rupanya dia dah di-psycho balik oleh mak si Nicole. Dan selepas beberapa hari lah aku boleh cakap, selepas saja polis ataupun pihak mahkamah telah mendapatkan semua bahan bukti, jadi Daniel Hussein telah didakwa atas cubaan ataupun kes pembunuhan Nicole Smallman dan Diba Henry. Dikatakan bahawa Daniel Hussein telah pun menerima hukuman yang setimpal. Dan extra info yang aku nak bagi tahu korang, bukan Daniel Hussein saja yang dikenakan hukuman. Dua orang polis juga telah dikenakan hukuman yang agak berat, kerana sewaktu polis tiba di tempat kejadian di mana Diba dan Nicole dibunuh, dua orang polis yang berumur 46 dan 47 ni telah mengambil gambar selfie di tempat kejadian. Motif aku tak tahu apa hal kau nak ambil selfie, dan polis ni telah pun share di laman WhatsApp. Dan macam yang kita tahu, bila kita share sesuatu di social media, benda tu cepat tersebar. Inilah yang membuatkan keluarga mangsa teramat sedih kerana
apabila gambar anak diorang yang dalam keadaan mengerikan telah tersebar di semua laman sosial. Bagi aku itulah yang agak menyedihkan bila misconduct ataupun polis tidak mengikut atau cara ataupun langkah-langkah yang perlu, yang boleh dan tak boleh sewaktu berada di tempat kejadian. So, malang sekali dahlah anak dibunuh, gambar tersebar di social media, dibunuh pula oleh pengikut bahalul setan ni. Lagilah sedih. Dan sepanjang Daniel menerima hukuman di penjara, polis ataupun warden telah pun mendapati yang bahawa Daniel Hussein ni ada masalah autism. Tetapi selepas diorang tengok rekod lama si Daniel Hussein ni, dia tidak pernah dirawat untuk masalah mental. Jadi sebenarnya lagilah dia akan menerima hukuman kerana pihak polis dan pihak mahkamah percaya sewaktu Daniel Hussein ni membunuh kedua sahabat baik ni, dia dalam keadaan sedar dan waras. Jadi dia tahu apa yang dia buat. Jadi aku harap kisah ni memberi pengajaran bahawa janganlah kita sesekali bersekongkol ataupun melibatkan diri dengan segala ilmu hitam yang melibatkan perjanjian, dan perjanjian yang boleh mengakibatkan mudarat ataupun yang lebih teruk sampai melibatkan kematian orang yang tidak bersalah hanyalah kerana mengejar sesuatu hak ataupun sesuatu yang kita nak di dunia ni. Bagi aku tak berbaloi, dan all the best Daniel Hussein. Meringkuplah kau dalam penjara dunia, belum lagi di penjara akhirat. So itu saja yang aku kongsikan dengan korang kisah pada malam ni. Aku harap korang suka dengan kisah pada malam ni. Dan ingat, janganlah kita sesekali menyekutukan Allah, kerana itu akan menghumban kita ke dalam neraka. Melainkan korang nak jumpa lah Lucifer dan Lucifuge ni. So itu saja yang aku kongsikan dengan korang. Thank you guys for your support. Aku teramat berbesar hati korang sudi untuk support dan dengar. Walaupun channel aku masih kecil, tapi I love you guys so much. Thank you guys. I will see you again. I see you and I see you. Amboi panjang lah. Stay safe, stay healthy guys. Assalamualaikum.